Nak start ni? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alafik dalam channel Ala Alafik. So, hari ini dalam slot Kismis, kisah misteri bersama seorang wanita. Ini anak kepada mak saya yang nombor 2. Jadi, secara rasminya dia adik saya lah. Okay. Ya, betul. Dalam cerita ni, dalam slot ni, adik saya ni ada sedikit cerita lah dia nak kongsikan. Cerita pengalaman dia tentang dunia gaib. So, tanpa berpanjang-panjang lebar, minta perkenalkan diri awak siapa? Bolehkah? Boleh. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Zakia Yusra. Boleh panggil Zakia, boleh panggil Yusra. Alhamdulillah setakat ni walaupun banyak pengalaman-pengalaman tapi tak pernah diganggu secara brutal So let's go to the Sekejap, brutal tu dia macam mana? Kalau gangguan-gangguan biasa ada? Gangguan-gangguan yang tak brutal tu macam mana? gangguan brutal tu macam kita kena rasuk ke ataupun macam kita kena kacau secara fizikal. Oh, boleh sentuh dia? Dia boleh sentuh kita? Sometimes boleh. Bila kita kurang beribadah, kurang dekat dengan Allah, nanti benda tu lagi kuat tau. Okay. So sebagai umat Islam, maintain kita tu memang kuatnya kepada doa kita, solat kita, Al-Quran jangan tinggal. Sebabnya saya memang belajar jauh dekat Sarawak, melanjutkan pelajaran ijazah sarjana muda dekat Sarawak, sebuah universiti yang Boleh split ke? Boleh spill ke? Tak payahlah. Okay. Yang agung lah. Bagi saya memang tu memang dah best punya lah pengalaman. Pengalaman ni rasanya budak-budak yang belajar kat situ je yang akan rasa sebab bila bagi kita kisi-kisi sikit lah universiti dia. Universiti dia ada utara, ada barat. Saya tak tahu. Okay, teruskan. So dia universiti ni saya belajar foundation kat situ sebenarnya. Bila foundation situ, itu pengalaman pertama saya. Jauh daripada parents, jauh daripada saudara mara kan. Jadi memang hidup sebatang kara kat sana. Jadi memang bergantung hidup tu dengan kawan-kawan yang ada belajar kat sana juga. Jadi satu ketika waktu belajar dulu, dah 5 tahun lepas rasanya, tahun 2016 lebih tepatnya, saya belajar kat sana. Jadi waktu tu tengah lecture bahasa Inggeris. So lecture bahasa Inggeris ni, lecturer tu cakap, dia mula-mula dia bagi tahu dulu. Dia bagi tahu macam ni, you guys ada yang sixth sense ke? So one of my friend, dia macam cincin tu dekat saya. Okay. So saya macam tak payahlah ibu-ibu bagi tahu, biar je lah, kita nampak bukan nak kacau pun. So dia ceritalah masa tahun dia mengajar dulu, kampus yang saya belajar kampus ni adalah kampus utama. Tapi bila dah ada kampus yang lebih besar, dibuat infrastruktur lebih lengkap dari sini, jadi yang utama tu dipindahkan ke sana. Yang ini jadi bukan main kampus lagi, ini jadi second campus lah. Oh, tapi still pakai, bukan abandon punya campus lah? Kampus tu sepakai, cuma ada certain place yang memang abandoned. Okay. Memang sengaja ditinggalkan. Ni lah kaitan dia dengan cerita kita ni. Okay. So dia ceritalah satu ketika dia mengajar dulu tahun 2002 tak silap. Dia cakap lah. Dia pengalaman dia based on dia punya real experience tau. Dia ceritalah ada kelas waktu malam. So kelas tu bukanlah kelas sangat, dia lebih kepada exam ni tau, oral exam English, sebab dia English teacher kan. So dia ada few students yang tinggal waktu tu kelas examination tu maghrib, dia cakap lebih kurang maghrib. Dia ni non-Muslim tau, tapi dia sixth sense. So lecturer tu non-Muslim? Dia non-Muslim tapi dia sixth sense. Tak, dia Sarawakian lah.
So Biasa lah ingatkan Indian. so dia cerita lah that creatures, benda tu dia cerita secara spesifik tau. Benda tu ada kat dalam kawasan tu je. So dia cerita benda tu macam mengundang lah bagi saya lah. Dia macam memanggil tau. Tapi saya anggap benda tu macam alah, dia hidup kat tempat dia, kita tak kacau dia, tak apalah kan. Cerita je lah. So kita orang dengar lah cerita dia tu. Tegak-tegak lah bulu roma ni. Tapi macam lantak pi lah gitu kan. Dia ceritanya macam ni. Dia dalam oral examination tu kan tak boleh bawa banyak student. So macam masuk tu dua. So lagi dia 10 student waktu tu. So yang masuk tu 2. Yang selebihnya tinggal kat luar. Kat luar hall tu lah. Hall tu namanya Pentagon tau. Pentagon. So ada seorang student yang dekat tadi maksudnya tinggal kat luar tu 8 orang lah kan. Ada seorang ni dia Indonesian rasanya. Dia ni Sixth Sense juga. Tapi dia ni macam lupa tau. Tempat tu yang tempat saya belajar tu memang tak boleh celupa. Mulut kena jaga. Contohnya bau apa-apa, nampak apa-apa, Tak boleh cakap. senyap je. Okay. Memang dia akan kacau punya. Dia memang sensitif tau tempat tu. Saya cerita dengan dia. Sebab pernah mengalami benda tu kan. So bila dia cakap, dia duduk kat pokok. Benda tu kat belakang pokok. Dia cakap macam tu? Dia nampak tapi tak cakap. Yang nampaknya tak cakap. Yang kawan dia ni cakap macam ni. Dia berdua-dua sebab kan masuk oral tu kan dua-dua kan, ingat tadi kan? Dua-dua kan? Dia ada berdua-duaan. So berdua-dua yang contohlah kita berdua duduk macam ni. Lepas tu yang nampaknya saya kan. Yang ni dia bau je, tak nampak apa-apa, dia bau kan. Weh, asal aku bau busuk bangkai tu, dia cakap macam tu kan. So kawan dia macam, bapak sedupa yang mulut kau ni, kata kan. So dia macam, alamak, habis lah, hati dia gitulah. Lepas tu dah keluar yang orang yang dalam bilik tu, keluar, dia masuk kan. Dia orang kira last lah, student last. Yang lain tu dah siap tapi tunggu sebab benda tempat tu memang sunyi, sepi, tak ada orang. Jadi lecturer tu tak sarankan untuk pergi balik sini-sini, memang balik berkumpulan. Tempat tu memang gelap sikit lah. Macam gelap pun ya, tempat tu memang mistik dia memang tinggi sebab sangat creepy sebab tempat tu memang masih tebal dengan hutan. Sangat tebal dengan hutan. Sampai sekarang pun masih. Lepas tu bila diorang masuk ni, benda tu ikut dengan diorang tau masuk dalam examination hall tu. So lecturer tu nampak lah? Lecturer yang Sixth Sense tu nampak benda tu. Benda tu macam ni. Nak kita gambarkan lah macam mana bentuk tu kan. Bentuk makhluk tu. Dia fully black tau. Fully black. Berbulu? Tak. Dia like a minyak. Woman. Oh, dia perempuan? So dia perempuan tapi dia tak tunjukkan muka. Dia just mata dia merah 2. Tapi dia tak marah. Muka dia macam biasa je. Cuma rambut dia panjang, dia macam pakai jubah. Tapi rambut dia panjang hitam. Dia macam tu je lah. Tak ada expression. Baju dia apa? Baju dia hitam, jubah panjang. Okay. Dia cerita. Okay, dah habis. Benda tu still ikut diorang tau. Sebab diorang kan last person yang ikut exam tu kan. So diorang balik dengan lecturer ni. Lecturer ni tak nak biarkan diorang ni kena kacau. Lecturer ni mungkin dia penangkis ke apa macam tu lah. Dia sebut lah macam tu. So dia bawa lah student ni balik dengan dia. Yang lain tu dah balik lah, beransur-ansur balik bersama-sama dia orang. Cuma yang lagi 2 orang tadi yang si lupa ni, dia balik dengan lecturer ni. Dah balik keluar kampus. Bila balik keluar kampus, tempat tu kan susun atur dia macam exam hall kan. Dia Pentagon. Pentagon tu kan 5. Okay. Yang hall dia tu, hall yang dia tadi ikut exam tu, besoknya lintang pungkang semua. Dia macam sebab security masuk kan buka setiap pagi akan security akan buka kelas tau. Buka kelas kunci tu dia akan buka untuk supaya lecturer boleh masuk awal dan student boleh masuk awal ke kelas. So bila security ni buka, dia terkejut lah. Kenapa tiba-tiba lintang pungkang? Habis dia tanya lecturer tu siapa yang buat? Dia tanyalah kenapa semalam buat apa kat sini. Dia cakap lah, saya ada kelas ni macam biasa lah. Lintang pungkang habis terabur lah. Terabur macam mengamuk lah benda tu. Ada yang patah-patah tak ada? Tak ada, memang serius. Dia orang keluar tak macam tu, balik tiba-tiba besoknya dah jadi macam ni macam muka tempat kita masuk tadi. Macam tu tau. Lecturer, dia panggil lecturer tu tengok apa yang jadi macam tu? Kita lebih kurang macam tu lah. Sebab dia lama kat situ. Lecturer tu memang dah senior lah, boleh katakan dah tua lah. Tak muda tapi umur dia dah tua. Awet muda. Lepas tu, lepas kejadian ni, Pentagon tu terus ditutup sampai sekarang. Tak boleh pakai langsung.
Sampai sekarang. Tahun 2002. Akak pernah nampak So, ni lah dia. Okay. Okay. Ni lah dia. Okay, kini kita part yang paling best. Okay. Terbaik. Sebab Allah bagi kita kekuatan kan. Bukanlah kita nak cakap saya ni iman kuat, tapi mak saya selalu tanam dekat saya jangan tinggal solat, selalu ngaji. Kawan-kawan pun saya dekat-dekat dengan kawan-kawan yang alhamdulillah Baik. mengajak kepada kebaikan lah. So saya ni roommate dengan Sarawakian tau. Yang malangnya Sarawakian ni setiap hari balik. Apalah guna college tu kan. Okay, sebab dia orang Sarawak. So dia Rumah dia dekat. everyday dia balik. Rumah dia sangat dekat. So macam dalam setengah jam balik gitulah. Hari Jumaat pula. Okay. Next weeknya itu nak midterm tau. Bukanlah midterm, exam kecil-kecil gitu lah. Cuma memang penting jugalah kalau untuk markah kan. CGPA. So apa orang panggil carry mark? Kirim Yeah, mantap. Sebabkan carry mark tu kita nak kejar supaya kita dapat ni lah. Kan masuk medik kan. Allah, lepas tak. Nak ni lah, nak kejar point tu kan. So ni hati ni matematik kita kan tak berapa nak lancar. Kita bangun pukul 2 lah, set alarm pukul 2. Padahal dah ngantuk barai dah. Tidur pukul 10, bangun pukul 2, menada macam tu kan. Set alarm. So dalam kepala otak ni, sebab kita selalu positive thinking kan, sebab kita tinggal jauh apa semua, memang kena positive thinking kan. Bila kita terlalu positive thinking, kita ingatkan roommate ada lagi tau. Okay. So macam bodoh kita, memang lampu hidup je pun. Lampu tapi kat meja belajar hidup satu tu. So keadaan bilik tu macam ni? Double decker ke? Dia macam ni tau. Dia U. So bila U, meja tu macam kat sini tau, kat depan dia. Okay. Nanti kita buat dinah dia tau. Nanti tengok So tepi tu katil. Katil sini satu, sini satu. Sebelah-sebelah. Tengah tu ada ruang lah untuk solat ke, beraktiviti kan. Nampak. Dia tak besar sangat tapi So dekat depan katil, sebelah depan katil tu ada loker. Depan katil tu ada meja. Loker tak ada? Tak, meja belajar tu. Kan U, dia sambung dengan tilam lah. So kita cas handphone kat situ. So letak kat situ lah kan. Handphonenya alarm ni kat situ. Malah nak bangun ni. Malas nak bangun sebab penat kan. Sebab kan ada kelas sampai petang, ada lab. Benda yang dia cerita tu sebiji. Tapi ingatnya lepas subuh tu tau. Baru perasannya lepas subuh. So kita takut, langsung tak takut. Subuhnya tu semayang lah macam biasa. Subuh Sarawak kan awal. Pukul 5 lebih dah subuh. Kalau pukul 6 tu dah macam 7 kat Semenanjung lah. So semayang. Terduduk. Selepas semayang sikit-sikit. Termenyandar kat belakang ni tau, katil tu. Astagfirullahalazim. Siapalah yang ulang-alik dekat katil aku semayang? Dia ulang-alik macam ni? Dia ulang-alik tapi tak matikan alarm tu? Dia macam matikan alarm tau. Sebab dia menuju ke arah meja tu. Okay. Dia ulang-alik tau. Sebanyak berapa kali tak ingat lah. Tapi sebab kita kan separuh sadar kan. Dia ni je lah. Dia ulang-alik. Sampai dah handphone tak bunyi, kita bertidur lah balik kan. Sampai ke subuh. Tak jadi study? Tak jadi study lah. Hantu tu agaknya yang study kan. So memang yang dia cerita tu macam tahu-tahu tau siapa je yang six sense. Macam aku dah datang macam tu. Lepas tu yang kelakarnya bilik tu memang dah lama tinggal. Bilik tu memang dah lama sangat tinggal. Memang kita orang tu baru masuk. Bilik tu berdebu tau masa baru masuk tu. Berdebu yang bukannya 3 bulan tinggal lah. Macam dah bertahun tinggal gitu. Lepas tu saya duduk rumah dia tu. Memang datang kat kampung je lah kiranya kan. Lepas tu saya duduk dengan roommate. Kan bilik tu berdua je patutnya. Sebabkan benda tu duduklah secara haram satu semester dekat blok sebelah dengan kawan lain tau. Jadi budak yang Kejap, akak tak duduk bilik akak dah? Tak. Sebab benda tu takut benda tu? Ya, sebab kan roommate tu dah tak ada sangat kan. Memang selalu tinggal kan. Jadi roommate tu tahu tau yang jadi cerita dia roommate yang selalu balik ni tiba-tiba dia nak tidur kat sana pula? Dia tidur sendiri lah sebab dia budak fizikal lah. Budak fizikal ni dia orang tak sama yang kita budak hayat belajar kan. Okay. Jadi dia ni belajar lain waktu lah kita. Bila kita orang rest, dia orang belajar pula. Macam tu. Jadi tak sama. Schedule tak sama. Dia berlawan. Okay. Jadi waktu tu dia baru turunkan barang lah, punga-punga barang. Jadi dia orang nak exam. Dia orang study lah. Budak ni study seorang-seorang kat bilik. Jadi dia buka tingkap besar-besar. Depan tu tempat ampai kain.
buka pintu, pintu tak buka sebenarnya. Dia tak tutup tapi dia tak buka. Cuma dia macam biar gitu je lah kan. Oh. Lepas tu tiba-tiba Lari. botol kosong atas meja akak. Yang kita punya meja tu kan masih ada barang tau, tapi tak banyak dah barang kita. Cuma dia tak pernah bunggahkan, tak pernah tengok apa yang, sebab barang dah kosong ni, dia tak tahu kita dah pindah tau. Tak pernah kita tahu sebab memang tak rapat pun dengan dia kan. Sebab yelah dia keluar kita masuk dia keluar, macam nak jumpa kan. Okay. Lepas tu botol tu terbang tau. Waktu dia tengah nak study tu, botol tu terbang macam ni. Macam botol tu terbang macam magic tu. Dia terbang betul pusing-pusing kat tengah-tengah ruangan tu, dalam kamar tu. Diri je. Lepas benda ni dia bagi tahu, dia marah tau. Dia approach. Waktu tu saya tengah belajar dekat library. So dia approach dengan kawan-kawan dia 3 orang. Rupanya cerita saya ni dah famous tau dekat tempat tu. Dah famous. Akak cerita kat orang? Akak cerita kat kawan akak. Budak fizikal jugalah. Jadi dia ni fizikal ni, cerita dengan budak fizikal lain semua jadi famous cerita tu punya. Kita tak tahu. Lepas tu dia ni marah lah. Dia cakap sini, dia approach kan datang sini. Kita tu, dia cakap macam tu. Kena asyik pada kami. Apa tu? Dia cakap, awak ni kenapa tak bagi tahu saya macam tu kan? Lepas tu, saya cakap lah, dah kenapa? Okey tak? Kena asyik pada kami, kita pindah. Cakap macam tu. Kenapa tak tahu pindah? Lepas tu kita cakap lah, nombor awak dah tukar. Lepas tu saya nak bagi tahu, jumpa pun tak pernah dekat kampus. Macam mana nak bagi tahu awak saya pindah? Saya pun dah haram ke tempat orang sebab benda ni lah. Yang awak alami ni saya dah alami dulu tau. Kenapa? Okay. Lepas tu dia pun pindah kat blok. Kita kan sebelah je kan. Dia pun pindah kat blok kawan dia yang jauh lagi daripada situ. Bodoh. Sebab blok tu, blok Sarawakin tau. Sebab blok tu blok A. Jadi blok tu blok sampai dia kan sistem dia kalau sampai awal, dia dapat blok paling awal lah. Jadi budak ni, orang Sarawak kan sampai awal lah orang sana kan. Betul. So dia memang blok tu kosong kalau cuti ke, kalau apa-apa memang kosong lah tempat tu. Kalau dia orang balik-balik terus memang weekend pun kosong, bayangkan. So tempat tu memang bersih dan terlalu bersih. Blok sebelah pun tempat tu ni misis tempat tu je lah cerita. Ni dekat yang dah pindah tu, sebelah tu, bilik tu bertiga kan duduk kan. Ujung pula tu, yang sebab tadi tu tambah tengah. Tambah seorang. Okay, jadi 3. Kan 3. Bertiga tu pun masih kena juga tau. So kena macam ni. Ni dah SEM 2 lah kot, dah SEM 2. Ni hati nak belajar ni, tak nak balik ikut. Kita ada mak angkat. Jadi yang roommate yang baru ni, dia keluarga angkat kita kat sana lah sebab kita jauh, jadi faham kan. Jadi si Fatin tu. Fatin. Jadi dia ni parents dia anggap kita macam anak dia. Dia ajaklah balik SEM. Kita ni kukuh lah tak nak balik, nak belajar lah kononnya. Tapi iman tak kuat kan. Sebab sebelah bilik tu adalah penjana kuasa air yang paling besar untuk semua blok lelaki dan perempuan. Okay. Dapat memang bising. Tong besar tu. Dia kalau tak ada lampu, mati air semua, mati. Tak ada elektrik, tak ada air. Situ memang kuno lah. Dia punya penjana air dia kuno gila. So kat situ lah biasanya kan. Tempat tu, bilik lah, lebih kurang bilik. Tak berkunci tau. Jadi blok tu dah, dia blok kan A1, A2 ni yang ni, A2 ni lah. A2 ni pun lebih kurang macam tu jugalah. Yang bawah dia ni, wing bawah dia ni memang Sarawakin juga. So bila cuti ni memang kosong juga alamatnya. Kita seorang-seorang. Benda ni, dia dah start betul perfectly kau seorang? Iya. Gila. Berani kan. Hari tu, waktu kejadian yang kena kacau ni, 2 kali kena kacau ni. Tak, satu wing tu memang tak ada orang langsung? Akak seorang-seorang? Serius lah? Serius. Okay. Lepas tu, ni baru nak maghrib tau. Dinding sebelah kan bising. Kadang dia bunyi, kadang dia bising. Senyap. Mesin tu macam tu lah. Dia on off tau hidup dia. Tempat penjana tu? Dinding kita tidur ni memang sebelah dia dinding. Kita tidur sini, mesin tu kat sebelah sini. Okay. Bersebelahan je lah kan. Okay. So dia macam ni tau.
Kita dah merinding dah tegak-tegak dah ni, Allahu Akbar. Memang waktu tu kan dalam hati ni aku nak terkencing sebenarnya ni. Dia tengok-tengok drama Korea kan. Nak sejukkan hati dah ni, nak tenangkan jiwa daganya lah Tengok kelakar. Korea. Tengok Korea, kuatkan tau. Kuatkan drama tu semata-mata nak dengar. Weh, makin aku kuatkan drama, makin kuat dia ketuk. 3 kali. Maksudnya 9 kali dia akan dia ketuk benda tu kan. Okay, waktu tu dah call emergency. Fatin, suruh abang ambil kambing tu. Kambing dah. Dah kena kacau situ tu. Dia kata, kena nasi padang je tu kan. Nah, dia orang ambil. Memang tidur Naik seminggu atas, habis rumah. naik atas. Bapak tu naik atas lah, ayah. Tak, dia lah. Akak turun. Tak, dia orang adik dengan adiknya Fatin. Dengan Fatin ambil Oh, akak. okay. Balik seminggu duduk rumah dia orang. Baru rasa macam sebab duduk rumah kan lain dengan duduk asrama. Alhamdulillah kat situ. Dah. Kat situ tu dah habis. Ada lagi satu. Tapi bukan kita lah kena kacau. Dia orang lain. Dalam blok yang sama juga. Edu tu juga. Temankan Fatin ni pergi tandas. Jadi Fatin ni pergi tandas. Ni kisahnya ni dah hari lain lah pula. Okay. Pergi tandas. Malam tu pukul 11 lebih. So Dia tidur bilik akak? Fatin tu sama satu bilik dengan akak. Fatin. Okay. Dia kan saudara angkat. So dia tidur sama dengan akak. Okay, So suruh temankan sebab takut lah kan. Malam-malam memang tak digalakkan pergi tandas sendiri kan. Kalau kadang aku pergi tandas sendiri tak kisah pun. Lepas tu temankan tu tiba-tiba kita cermin tu memang tandas tu panjang gila. Pada ujung sampai ujung tandas tu sebelahnya hutan lebat tu tiba-tiba dia macam benda zuf gitu hitam zuf. Kita macam Fatin cepatlah sikit. Akak temankan dia? Okay. Fatin cepatlah sikit. Lepas tu tiba-tiba lepas benda tu melintas zuf tu depan bilik kita orang jerit kena rasuk. Uish. Kena rasuk sebab dia tak jaga kebersihan kan. Kan benda tu suka kotor. Dia suka kotor. Jadi benda tu sensitif tau. Tak tahulah apa yang buatkan benda tu suka kat dia. Pasal pet akak ada cerita kan? Pet perempuan bukan? Yang dekat toilet tu. Tak ada. Bukan yang kepala dia pusing. Oh bukan pasal pet. Oh bukan Ni dah sambung untuk lebih tingkat ke tinggi tapi kat universiti yang sama juga. Lepas tu MAP, Majlis Saluan Pelajar. Malam tau. Okay. Tengah panas, tengah barai. Dah malam MAP kan merepek kan kadang-kadang. Kadang-kadang, selalu je merepek sebenarnya. Lepas tu, kita ni macam bosan lah. Apalah orang ni bebe-bebe. Tengoklah, mililah lah mata. Tengok coach lelaki tau. Coach lelaki. Sebab pandang memang coach lelaki waktu tu. Pentas kat coach lelaki. Coach lelaki tu tandas. Rupanya rumah tak pakai. Oh, dia macam hostel ke? Dia college tu macam rumah. Per rumah. Okay. Satu rumah tu ada bilik-bilik. Ada 4 bilik. Dia punya college dia bukan bangunan? Dia bangunan. Tapi ni tingkat bawah dia lah. Okay. Dia macam atas bukit gitu tau. So dia ni tingkat paling bawah. Level nombor G ke 1 gitu lah. So tandas tu, you know lah tandas kotor kan. Always tandas memang kotor. Benda tu berdiri kat situ. So kita nampak je lah. So dia nampak. Akak expect benda tu memang benda tu ke memang akak ingat orang ke apa? Tak, dia memang tahu tu benda tu. Okay. So kita memang nampak kan. Yang paling mengejutkan, dia pergi pusing kepala dia kat kita. Macam seolah-olah dia bagi tahu, hai kau nampak aku kan? Gitu. Dia pusing terus tutup mata tu nak bawah. Benda tu dia macam, kalau cakap creatures tu lebih kurang, kalau orang Indonesia cakap genderuwo. Bulu-bulu dan Bulu tapi di badan hijau, muka hijau. Dia pusing kepala dia macam ni kan. Dia position macam ni. Dia pusing macam ni sampai mata dekat bawah, mulut dekat atas. Serius. Dia pegang dengan tangan macam ni? Lepas tu dia pusing? Tak ada, dia pegang. Macam magic tu. Tiba-tiba tu pusing gitu je. Waktu tu memang rasa nak nangis lah. Tapi kita tak takut sebab MMP kan ramai. Jadi kita macam cool-cool je lah. Tak kira takut sangat, relax je. Jauh lah jarak dia benda tu? Macam sini ke Tuluri tu. Oh, dalam 11 meter lah. 11 meter lah. Kurang. Tempat Tak, orang lain tak nampak time tu? Tak.
Kita je nak sebab IMF tu kita pisah dengan Fatin. Okay. Sebenarnya kita roommate dengan Fatin, tapi Fatin pergi mana dengan kawan-kawan dia tu. Jadi kita Ada tak pengalaman akak yang akak nampak orang lain pun nampak? Maksudnya mungkin ada jenis orang yang tak percaya benda tu, itu kau punya hayalan je ke? Ada pengalaman? Aku nampak benda tu, kau nampak benda sama tak? Ada pernah dekat saya dulu bekas tentera lah. Taklah. Palapis udara. So dalam palapis ni benda ni macam dititik beratkan tau. Orang-orang Sixth Sense ni macam diprioritaskan kalau ada event-event besar kita orang. So takut kalau dah penat senang kena rasuk perempuan ni. Okay. Alhamdulillah saya tak pernah sekali kena rasuk. Sebab solat kan kita jaga solat tu penting sangat. Benda tu tak kekacaukan kita kalau kita jaga solat. Dekat hutan saya cakap macam ni kat sini. Orang lain tak nampak, kita je nampak kan. Benda tu memang diorang semua terbalikkan kepala tau. Macam Batman, macam kelawar yang bergantung kat dalam gua. Okay. Tapi isinya diorang kat hutan tu. So saya cakap lah kat sini ni. Tuan lah panggil tuan. Banyak kan kat sini. Lepas tu sini cakap tunduk je, jangan ni toleh. Tunduk je. Tu hari last kita orang tu, hari ketiga. Semua senior, bukanlah senior. Atas kita orang tu kita orang panggil inter. Inter ni banyak yang senang kena rasuk tau. So one by one kena rasuk kat dalam hutan. Kita orang semua budak junior. Okay geng, kita pause dulu. Okay, kita sambung balik. Ada jeda sikit tadi. Ada biasalah orang perempuan dah ada anak dah nak menyusu. Okay. So yang tadi tu part sini yang kena rasuk tu, keadaan ni sebab dia orang dah penat, lapar, tak makanan kan, kena makan mandiri lah, kena berdikari kat dalam tu kan. Jadi dia orang ni mungkin dengan keadaan kotor, lapar apa semua tu membuatkan benda tu senang dekat dan satu lagi fikiran yang kosong kalau dalam hutan. So benda tu memang diorang tempat tinggal diorang. Kalau kosong fikiran, diorang akan masuk kacau fikiran kita. Kat situ lah kita kena rasuk. Kena banyak selawat kalau dalam hutan tu. Kita pun sama juga. Tapi kita tak kena rasuk tau. Kita tak tahu pun waktu tu sebab kita kan asma. Saya asma, jadi diorang ni, saya dah pingsan. Bila pingsan, diorang semua kelang kabut. Diorang dengan asma dah kena tampar-tampar lah muka aku kiri kanan. Kita terasa tapi kita tak mampu nak bangun sebab kita dah penat sangat. Badan tu dah tak mampu untuk memberikan respon macam tu. So seiring dengan kita pingsan tu, sini dah sahut menyahut tau. Diorang ni berteriak-teriak kena rasuk. So kita dah naik ambulans. Kita naik ambulans tu diorang ingatkan asma attack, tapi tak. Turun pas turun tu duduk dengan sini-sini kena rasuk ni. Kita dah duduk macam menukuk apa yang kita panggil macam ni lah, kita menunduk sini sesama diorang. Ada pula seorang yang cakap macam ni, dia macam nak kena rasuk. Lepas tu tiba-tiba dia luruskan kaki, dia pegang-pegang lah kaki kita, dia baca-baca ayat kan. Sebenarnya budak-budak ni ada yang kena hipotermia. Sebabnya dalam hutan tu every half an hour mesti hujan. Okay. Sejuk. Dia sama macam orang suka hiking tau. Bila orang suka hiking ni, banyak tenaga kita pakai, tapi kita banyak consumption tak ada, tapi kita banyak pakai tenaga. Jadi kita menggigil, kita lapar. Menggigil tu dia kena rasuk. Actually tak. Salah konsep. So orang ni tak ada ilmu tentang hipotermia tau. Sebab aku tak mati waktu tu. So bila tak ada konsep hipotermia ni, diorang ingat yang menggigil ni semua kena rasuk. Actually tak. Diorang perlukan kehangatan. Celah. Bukan kehangatan itu Dia perlukan heat untuk diorang dapatkan banyak tenaga. Macam unggun ataupun selimut, air panas. Dia sangat perlukan itu bila orang dalam hutan ni.
selalu kita kena expose dengan hujan. Waktu tu memang hujan tak berhenti tau. Kita orang punya camp Latihan. tu. Camp tu memang tak berhenti hujan daripada 6 maghrib, masa ni maghrib awal. Pukul 6 lebih macam tu sampai pukul 3 4 pagi tak berhenti hujan. Memang kau-kau menggil kita orang dengan perut yang macam lapar minta ampun. Kita orang dah teringat KFC, McD. Tahu tak? Nasi putih tu dah rasa macam emas tau kalau lautan tu kan. Sebab kita kan ikut camp Diorang ni tak bagi kan, makan lah. kita buat ransom. Ransom ni macam satu set makanan tentera yang kena makan. Benda tu dah diawetkan. Masak Okay. sendiri apa semua buat sendiri. Buat sendiri. Kadang kita orang malas, jam nanas tu kan. Memang famous lah. Jam nanas dengan biskut anjing tu. Dia panggil biskut anjing sebab biskut tu tebal tau. Tapi memang function lah bila lautan. Kita orang makan tu je lah. Tapi memang tak cukup lah. Kita dengan penat laparnya tu dengan apa yang kita makan tu tak setanding lah. Seperti makan nasi kan. Tapi bertuahnya aku lepas pingsan tu aku dapat makan nasi daging tau. Alhamdulillah kat situ dah finish. Aku keluar palapis sebelum aku ditauliahkan. Masa akak pergi tu, dan masa akak pergi hutan tu ada pengalaman dekat hutan tu? Pengalaman mistik tu tak ada sebab Yang tak tiba-tiba fokus tau. yang tiba-tiba benda hitam yang akak cakap nak datang tu, lepas tu hilang gitu. Oh, tu tengah jaga perimeter. Jaga perimeter tu masing-masing kat position masing-masing pukul berapa kan. Waktu tu kita ambil pukul 9.30. So kita memang berada dekat perimeter tu segitiga macam ni. So kita kat tepi ni tau. Jaga silang lah. Seorang member yang tidur, badis kita tidur, kita jaga. So waktu kita jaga tu memang bangun terlak sebab kita penat kan. Banyak kali ulang penat, memang penat gila nak mampus. So waktu tu tengah jaga tu, kan biasanya akan ada jurulatih-jurulatih yang menyelinap masuk seperti diorang pakai baju hitam ataupun pakai letak daun-daun kat badan diorang. Dan diorang kena masuk tu, diorang akan bagi password tau. Password perimeter tu. Contoh kita orang buat password masa tu ayam kuku-kuku macam tu kan. Tapi orang lain takkan tahu tau. Hanya orang jaga perimeter je tau. Jadi that's mean bila orang tu bagi salah password, that's mean dia tu musuh kita. Jangan bagi masuk perimeter. Dia bukan anggota kita. Macam tu. Bukan squad kita. So benda ni, dia tak bagi password, tak bagi apa. Tiba-tiba dia lari tau daripada jauh. Macam ninja tau. Bunyi tau. Tiba-tiba kat depan kita. Macam angin tiba-tiba. Segar lah. Dia tengah ngantuk tu segar lah sebab kita, masalahnya kita dia datang betul-betul depan mata lah. Dia macam lari tau. Dia macam gitu. Awesome. Menarik kat dalam tu. Hutan tu macam-macam tau. Ni dah keluar hutan. Ada cerita lagi lain. Cerita lain ni klise kot. Tapi benda ni memang kita orang agak ni jugalah. Sebab sebenarnya aku tak dengar. Kawan aku yang dengar. Kita orang ni dah habis exam besar. Tapi stay kat college tentera tu juga. Waktu tu kita orang dah tak college. Kita orang dah keluar lah. Maksudnya kita orang dah tarik diri daripada college tu. Dengan persatuan tu kita orang keluar. Tu sem terakhir. Maksudnya dah exam besar kita nak balik. Semua cuci baju lah. Pakai cuci baju pagi 3 pagi. Kita orang ada masa-masa kan. So kita orang cuci. Dia ni cuci baju kuku lah. Nak cuci juga pukul 3 tu. Pukul 3 pagi tu. Lepas tu kita orang cakap lah. Tak payah malam-malam tidur je. Semua sepatutnya kan pukul 12 malam tu semua dekat dalam bilik masing-masing. Sebab tempat tu keras. Sangat keras. So patutnya dah ada dalam bilik masing-masing. Tapi dia tak nak. Okay, dia gel kepala batu kau buat lah kerja kau. Lepas tu dia cakap sini, aku nak kencing. Cerita dia tiba-tiba budak ni. Rambut dia panjang. Dia berdiri depan bilik. Kawan aku ni bilik dia di samping bilik dengan aku lah. Pintu terbuka lah. Dia cuci baju aku tidur lah kan. Dia macam rumah tau. Benda tu macam rumah. Tiba dia berdiri tau budak ni. Diri depan pintu dengan rambut dia dengan rambut panjang dia. Aku menangis lah. Aku ingatkan benda tu hantu kan. Dia tu hantu. Aku menangis lah. Aku cakap, kau kenapa buat macam ni aku? Lepas tu datang lah kat aku. Lepas tu cakap, ada benda kacau aku. So kita bangun lah. Senyap-senyap cakap gitu. Sebab kita dah tahu tempat tu keras. Jangan cakap kalau kita nampak ataupun dengar ataupun rasa kan. Lepas tu tutup pintu. Lepas tu suruh dia explain kenapa. Kita tenang macam kan. Relaxkan dia. Tadi kan aku kan tengah ni kencing je kat macam tu. Lepas tu dia boleh tu macam ni.
Tapi suara lelaki dekat situ. Sebab aku takut lah. Sebab kita orang pernah kena ni tau. Macam ada orang asing masuk kat rumah tu. Gedor-gedor dah keluar bahasa Indonesia. Dah hantar-hantar pintu, kita orang ingatkan ada orang lelaki lain pula masuk kan, nak kacau perempuan. Rupanya dia panggil-panggil, tak ada orang pun keluar, tak ada orang. Lepas tu dia macam suspek lah, ada benda tu kacau dia. Dia masuk bilik. Tiba dia melompat kat katil aku. Lepas dia cerita tu, dia melompat kat katil aku. Lepas tu kita tanyalah balik, lah kenapa kau melompat ni? Sebab katil kita tu dekat dengan cermin luar jalan tau. Jalan besar ni lah. So dia cakap macam ni. Dia baring, aku baring jugalah, aku takut lah. Baring kat belakang kita. Sebab dia dah masuk dulu kan, jadi kita kat sebelah dia lah. Lepas tu dia cakap macam ni, weh aku dengar budak kecil panggil nama kau. Bapak apa nama aku pula, dia kan. Asal nama aku? Tak weh, kat tepi tingkap ni. Kepala otak adalah tingkap terdekat kita. Lepas tu boleh pula dia cakap, bisik macam ni. Weh, dia panggil nama kau Zakia. Kau dah kenapa? Kita pada takut lah kan, jangan macam ni. Lepas tu lama lah hening tau. Waktu tu hening sangat. Masa tu bulan Ramadan. Tu aku macam tak unbelievable lah benda-benda macam tu. Sebab kita percaya bahawa bila Ramadan semua kena ikat. Tu tak, benda tu kena ikat. So kita macam tak expect lah benda tu akan berlaku kan. Lepas tu rupanya dia nak cakap pintu yang kita tutup tu. Pintu tu memang aku dekat dengan pintu dengan tingkap selalu. So tak tahu kenapa. So pintu yang ditutup tadi tu, depan dia ni tilam. Ni pintu. Belakang tilam tu dinding yang ada cermin tu kan. So kita orang menghadap, bila kita orang baring tu, dia dah bangun, aku tak bangun lagi. So dia menghadap, dia tengok kat depan pintu tu macam ada benda berdiri tau. Pintu bukan tingkap, pintu. Pintu tu, okay. Sebab bawah dia tu macam ada macam lubang kecil tu kan. Biasanya memang macam tu kan. Lubang kecil tu ada benda berdiri. Dia cakap macam nunggu aku keluar. Kita tak nampak semua benda yang benda ni unexpected sebab semua tu dia experience. Dia bagi tahu kat aku tak rasa apa pun. Aku tak nampak apa pun. Tapi aku percaya apa yang dia rasa. Macam tu lah. Dia orang yang sama juga. Ini celupa, dia sangat celupa sebab tu lah kena kot. Waktu tu dia tunggu bas pagi pukul 9 pagi. Okay. Dekat dengan kampus lama tu. Kita orang ni, kawasan ni memang yang Pentagon tadi tu. Dekat Pentagon. Lebih kurang lah. Tapi dia ni dekat bus stop ni. So, dia ni pagi 9 pagi. Dia orang ni lambat kerja bas tau. Dia orang bangun lewat 9 pagi punya bas tu dah terlajak. So, dia orang duduk situ berdua je lah akhirnya berdua. Tempat tu memang takkanlah siapa lah nak buang sampah besar-besar yang domestik macam berat-berat, berai-berai gitu kan. Dia cakap lah macam ni, bapa busuk gila doh, aku buang sampah apa bangkai je kat situ kan. Lepas tu kawan seorang lagi ni orang Sabah je kat sini. Kenapa lah mulut kau ni celupa sangat? Lepas tu situ kan ada bas RM1 ni tau. Kalau kau terlepas bas, setiap setengah jam memang ada kan bas lalu kat bus stop tu. Kita naik, bayar RM1. Sampai ke ni lah setiap bus stop penelitian dalam universiti tu. Dia naik, kawan yang Sabah ni naik dulu. So yang tadi tu yang lupa tu kat belakang ni kan. Nak naik jugalah. Dia naik juga. Lepas tu pakcik bas dekat sini. Kawan awak yang pakai baju putih kat belakang tu tak nak naik sekali ke? Dia 2 orang je. Semua dalam bas tu tengok kat luar. Tak ada orang. Pakcik tak nak buat siapa kan? Siapa yang nampak budak-budak ni macam sama masing-masing. Serius. Tempat tu keras lah. Sangat keras. Itulah experience yang paling, dia tak ada menakutkan, cuma mengejutkan. Sebab kita jangan takut dekat benda yang lebih rendah darjat daripada kita. Kita lagi tinggi darjat daripada dia. Jangan sesekali takut. Sebab bila kita takut, benda tu lagi kuat. Jadi kita kena yakin Allah tu lagi hebat daripada dia. Jadi benda tu akan hilang. Jangan bagi kekuatan. Bila kita takut, maksudnya kita memberi kekuatan kat dia. Okay. So pesan-pesan dia jangan takut guna benda tu. Jangan tinggal solat. Walaupun dalam keadaan macam mana pun solat. Solat tu wajib. Ya, saudara sekalian. Ngaji.
Okey. Itu saja? Mm-mm. Okey, terima kasih banyak. Okey. So sampai di situ saja kita punya vlog bersama seorang yang boleh jap. Yang dekat rumah kita masih lagi dekat tempat sama. Benda. Benda-benda tu masih lagi dekat tempat-tempat yang sama. Tak ada dah. Dah tak ada. Serius? Dia pergi mana? Tanya lah dia. Tak dekat rumah abang ada? Rumah abang. Dia macam ni tau. Orang sixth sense ni, dia bukan semua benda boleh nampak secara, okay, kau tanya, banyaklah orang tanya macam ni kat aku. Oh, kau nampak tak sekarang? Kau nampak tak sekarang? Bukan macam tu. Bila kita rasa, bila Allah bagi, benda tu semua izin Allah, tahu tak? Bila kita nampak, nampak lah. Bila kita nampak tapi tak nampak lah. Oh, okey. Macam tu, faham tak? Bukan kita, kan ada orang Oh, cakap. berarti benda tu sebenarnya yang nak nampak Rezeki, bukan nak kata rezeki lah. Apa tak tahulah, macam karma pun ada. Oh, ayah balik dah. Tu yang akak cakap masa akak tidur dengan husband akak tu tiba-tiba ada tangan macam mana? Lah weh, banyak sebenarnya. Nak sama part 2 tak? Part 2. Okey lah, tu part lain lah. Ni part yang dekat kampus je lah. Kampus dulu. So sampai sini saja untuk pengalaman di kampus. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa benda-benda yang tak kena mengena dengan kampus lah. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi next time. Bye.